Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita nikmat iman dan Islam, diberikan kita nikmat kesihatan yang baik, diberikan kita juga nikmat kelapangan masa. Jadi kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam kuliah ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini serba sedikit dapat memberikan manfaat kepada kita. Seterusnya kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat, insya-Allah. Hari ini sejuk lah tuan-tuan, ekor kuat sangat ni. Sejuklah hujan ni, jangan kamera pula. Ingatkan hujan tak ada orang, ada ramai juga orang ni. Alhamdulillah. Dan kasih ni orang antara masjid yang saya kuliah yang antara yang paling yang agak ramai lah jemaahnya. Alhamdulillah. Harap tu istiqamah lah. Pintu dah baru kan, kapek pun dah basuh. Jadi apa nak lagi kan? Ekor pun sejuk sangat. Jadi tak nak datang pun tak tahu. Baik, pada malam ini kita sambung dalam kitab pengajian Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal lagi 2 hadis, kemudian kita akan habis dalam bab nilai ini. Segala amal berdasarkan niat. Hadis yang ke-41. Diam tak diam tuan-tuan, dah sampai hadis yang ke-41. Lama juga dah sampai hadis 41 dah. Tapi tuan-tuan, sampai hadis yang ke-41 dan 42 selepas ini, hadis yang akhir, ini baru mukadimah tu. Ini baru mukadimah dalam kitab ini. Kita belum masuk lagi jilid yang pertama. Mukadimah aja hadis dah 42. Kalau masuk bab jilid yang pertama nanti, tak tahulah berapa muka surat lagi. Dia punya panjangnya. Mukadimah aja dah dekat 2 tahun dah.
Mudah-mudahan dah 41 hadis dah tuan-tuan, 42 hadis. Kalau satu pun tak ingat tak betul lah. Baik, hadis yang ke-41 daripada an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau untuk perempuan kita akan panggil dia, kita akan gelarkan dia dengan radhiyallahu anha. Itu ni dalam bahasa Arab, dia ada dia punya domir dia ada dia punya sifil, iaitu huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Dia ada dia punya wazan dia ada dia punya sifir dia. Jadi kalau perempuan kita akan sebut radhiyallahu anha. Ini kita kena berhati-hati kerana ada setengah di antara kita yang dia tak faham. Bila sebut an Aisyah radhiyallahu anhu, maka betul ke salah? Salah. Sebab Aisyah itu perempuan. Bagaimana dia boleh gunakan domir ataupun wazan bagi lelaki? Huwa. Jadi radhiyallahu anha. Jika lelaki, kita akan gunakan dia radhiyallahu anhu. Jika ramai, kita akan gunakan radhiyallahu anhum. Ini kita kena faham lah. Jangan kita main ikut sedap mulut kita je. Mana konon-konon macam nak bunyi macam Arab, tapi salah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshul Ka'bata fa iza kanu bi bayda'i minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Satu angkatan tentera hendak menyerang Kaabah. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh tangkap apa yang saya cakap. Satu angkatan tentera hendak menyerang Kaabah. Maka apa yang tergambar dalam fikiran kita? Peristiwa apa ni? Peristiwa Gaza. Bukan Gaza. Peristiwa sirah dulu lah. Iaitu tentera bergajah. Ketika mana Nabi nak dilahirkan, Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Ini nanti kita huraikan dia punya peristiwa dia. Maka apabila mereka berada di suatu tanah lapang, ditimbuskan mereka seluruhnya dari awal hingga ke akhirnya. Tentera yang hendak menyerang Kaabah ini ditimbuskan keseluruhan mereka ini dari awal hingga akhir, tak ada yang tinggal, semuanya habis. Qalat qultu ya Rasulullah. Maka Sayyidatuna Aisyah merasa muskil serta bertanya dengan katanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana mereka ditimbuskan seluruhnya, padahal ada di antaranya orang-orang yang berjual beli dan orang-orang yang bukan dari tentera itu. Nanti kita tengok dia punya huraian. Ini saya baca dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian baginda menjawab, ya, mereka seluruhnya ditimbuskan, kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat dan masing-masing dibalas menurut niatnya. Hadis daripada Bukhari dan juga Muslim. Jadi hadis yang ke-41 ini tuan-tuan dan puan-puan adalah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidatuna Aisyah ialah anak kepada Sayyiduna Abu Bakar.
Dan Sayyidatuna Aisyah ini merupakan isteri Nabi SAW. Selepas kematian Khadijah, maka Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah. Tetapi Sayyidatuna Aisyah ketika itu, ada pendapat mengatakan ketika itu Sayyidatuna Aisyah berusia 6 tahun. Dan ada pendapat yang lain mengatakan Sayyidatuna Aisyah ketika itu 9 tahun. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini, Nabi SAW memanggilnya dengan gelaran Ya Aisyah Humairah, wahai Aisyah yang pipi kemerah-merahan. Nampak? Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan yang baik. Kalau kita panggil isteri macam mana, tuan-tuan? Kalau perempuan pun panggil suaminya macam mana? Masa mula kahwin dulu, ayang abang, dah ada anak, dah tua sikit, panggil Pak Mak kan? Tapi tak pada Rasulullah. Rasulullah memanggil istrinya dengan wahai Aisyah yang pipi kemerah-merahan. Wah, bila isteri dengar kita panggil macam tu, agak-agak berbunga tak hati dia. Terus baik dia nyambut. Ya bang, betul. Kalau kita panggil Mak apa Pak kan, dia akan terus macam tu. Dia akan terus ikut apa yang kita panggil dia. Kalau kita panggil dia dengan gelaran yang baik, maka jawapannya juga akan jadi baik, lembut kan. Jadi Nabi SAW memanggilnya dengan gelaran wahai Aisyah yang pipi kemerah-merahan. Sebenarnya dalam hadis ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu serba sedikit berkenaan dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini, tuan-tuan, adalah di antara orang yang paling banyak mengambil hadis daripada Rasulullah. Lebih kurang 2,000 lebih. Hadis-hadis yang daripada an Aisyah 2,000 lebih. Banyak. Baik. Kemudian Sayyidatuna Aisyah ini juga adalah di antara isteri-isteri Nabi yang Nabi sangat sayang kepadanya, sehingga kan Nabi SAW selalu berbaring di atas ribaan Aisyah. Nabi baring atas riba Aisyah. Aisyah tu duduk, Nabi letak kepala baring atas riba Aisyah. Aisyah tak marah pun. Malah mungkin dia usap-usap rambut Nabi, kepala Nabi. Kalaulah suami balik rumah kan, letak kepala kat riba isteri, semacam pelik ni kan. Lepas dengar kuliah ustaz dia buat macam tu pula. Kan mak dia kata, isteri dia kata apa? Buat biar orang tua ni tak pernah mau bagi kat riba tu ni, ada apa-apa ke? Ini kita nak gambarkan bagaimana kehidupan rumah tangga Sayyidatuna Aisyah dan juga Rasulullah. Dan juga Sayyidatuna Aisyah dan bersama dengan Nabi SAW ada cerita berkenaan itu, iaitu jika Nabi SAW minum, baginda akan berkongsi satu gelas dengan Aisyah. Di mana bibir Aisyah, di situlah bibir Nabi SAW. Ni cawan, tuan-tuan kan. Aisyah minum dekat sini, Nabi juga akan cari mana tempat Aisyah minum, maka Nabi akan minum di tempat yang sama. Kalau kita, mana bekal bini aku minum tadi ni? Kalau boleh jangan sampai tempat yang sama. Nampak tak, tuan-tuan? Macam mana kasih sayang kita dengan isteri tu nak berpanjangan, nak berkekalan, nak bermesra-mesraan tu daripada kahwin sampai akhir hayat nanti, boleh tak macam tu? Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Baik. Kalau orang kita ni,
Masa sebelum kahwin dulu ataupun baru kahwin, kalau dia pegang tangan di jalan, dia tak lepas, dia takut isteri dia tinggal. Tapi bila dah lama kahwin ni, isteri dia tinggal kat mana pun biasalah. Tak kisahlah mana siapa pergi. Tak apalah, biarlah dia. Kan? Ini yang ditunjukkan oleh Sayyidatuna Aisyah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar kita membaca hadis, tetapi kita mengetahui serba sedikit berkenaan dengan Sayyidatuna Aisyah ini. Jadi bagaimana kita nak menjadikan rumah kita ini rumah yang orang panggil apa? Baiti jannati, rumahku, syurgaku. Macam mana kita nak wujudkan sebuah keluarga, sebuah rumah yang di rumah itu kita rasakan dianya seperti syurga bagi kita. Kalaulah kita tak boleh mencontohi apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi dan juga Sayyidatuna Aisyah. Kalau di rumah itu kita sekadar membaca Al-Quran, baca Al-Quran, tetapi hubungan antara suami isteri itu tak dijaga dengan baik, hubungan bersama dengan anak-anak itu pergaulannya tidak dijaga dengan baik, maka bagaimana rumah itu kita boleh jadikan syurga kita? Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan melalui pergaulannya dengan Nabi, dan di rumah Aisyah lah ketika Nabi sakit tenat, Nabi SAW meminta izin daripada isteri-isteri yang lain supaya Nabi direhatkan di rumah Aisyah, sehinggalah baginda akhirnya menghabiskan nafasnya yang terakhir di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ada setengah pendapat mengatakan di rumah Aisyah, ada pendapat yang lain mengatakan di rumah Sayyidatuna Fatimah, puteri Nabi, di mana Nabi wafat, menembuskan nafasnya yang terakhir. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang ke-41 ini adalah hadis yang membicarakan tentang beberapa hukum dan pengajaran yang menarik untuk kita ketahui. Pertamanya adalah tadi seperti mana yang saya bacakan, iaitu berkenaan dengan satu angkatan tentera hendak menyerang Kaabah. Peristiwa ini berlaku ketika mana tentera Abraha menyatakan hasratnya untuk menyerang dan meruntuhkan Kaabah. Kerana Abraha ini, dia tengok Kaabah ni orang ramai datang, ramai orang pergi, ramai orang ziarah, ramai orang pergi ke Kaabah, tapi tak pada tempat dia, negara dia. Abraha ni ada satu tempat ibadah juga. Dia ada buat satu tempat ibadah, tapi orang tak nak pergi tempat dia, orang pergi ke Kaabah. Jadi Abraha ni mengumpulkan tentera-tenteranya dan dia pergi ke Mekah itu untuk meruntuhkan Kaabah itu dengan menunggang gajah. Menunggang gajah. Gajah ni kan besar kan, jadi nak robohkan Kaabah itu mudahlah kalau gunakan gajah. Jadi pergi sampailah ke Mekah, dihalang oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datuk Nabi, dan Abdul Muttalib ketika itu merupakan penguasa pembesar di kota Mekah. Maka Abdul Muttalib menawarkan kepada Abraha, wahai Abraha, aku bagi engkau 1000 ekor unta dengan syarat engkau jangan serang Kaabah. Dengan syarat jangan serang Kaabah. Kau balik jangan serang Aku bagi engkau 1000 ekor unta ni. Jadi Abraha ni pun pandai. Orang bagi, ambil lah. Kan? Orang bagi kita barang ke, orang bagi kita apa-apa, kita ambil lah, janganlah rugi. Abraha ni dia ambil.
Dia ambil terima kasih bagi aku ni 1000 ekor unta ni. Tapi aku tetap nak serang Kaabah juga. Nampak? Dia ambil unta tu. Tapi nak serang Kaabah tetap nak serang. Baik. Selepas itu Abdul Muttalib pun cakap apa tuan-tuan? Wahai Abraha, sesungguhnya aku adalah penjaga kota Mekah. Dan penjaga Kaabah, ada yang menjaga Kaabah. Kan? Aku ni jaga Mekah dan ada yang menjaga Kaabah. Kalau kau nak serang, kau pergilah serang. Kau nak runtuhkan, pergilah runtuhkan. Jadi Abraha pun meneruskan niatnya, tetapi belum sempat lagi meruntuhkan Kaabah tersebut. Maka itulah yang diceritakan dalam surah Al-Fil. Kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah mengutuskan burung ababil. Burung ababil ni tuan-tuan pun jadi isu. Ada sebahagian ulama mengatakan burung ababil ni burung piuan hitam. Ada sebahagian ulama mengatakan burung ababil ni macam burung merpati, warna putih. Ada sebahagian ulama lagi mengatakan burung ababil ini macam burung yang kecil-kecil warna hijau. Saya pun tak tahu burung apa lah tu. Tapi dia membahaskan tentang warna-warna burung ni. Bagaimana rupa burung ababil ini. Jadi banyak pendapat. Tapi kita jangan hiraukanlah tentang burung ababil ni warna apa dan sebagainya, bagaimana rupa dia, tak. Tapi yang kita kena ambil adalah Allah mengutuskan burung yang namanya ababil dan dibawa bersamanya batu daripada api neraka. Dia bawa dengan dia punya apa tu, kuku dia. Kemudian dalam ayat surah Al-Fil juga, tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, tarmihim maksudnya dibaling, dilontarkan batu daripada sijil neraka. Batu ni tuan-tuan, burung ni dia lontarkan. Bila istilah lontar, maka dia akan kena tepat. Kalau baling, boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Kalau lontar, dalam bahasa Arab dipanggil tarmihim, dilontarkan, maka lontaran itu tepat. Kalau baling, dia akan jadi lain. Jadi burung ababil ini tarmihim, melontarkan kepada mereka batu daripada neraka. Maka apabila kena batu itu, maka semua tentera Abraha habis. Habis. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga dinyatakan bahawa apabila mereka berada di suatu tanah lapang, ditimbuskan mereka seluruhnya dari awal hingga ke akhirnya. Maka Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mereka ditimbuskan seluruhnya, padahal ada di antara orang-orang yang berjual beli dan orang-orang yang bukan dari tentera itu. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Bermaksud, jika Allah nak menurunkan sesuatu bala bencana, Allah nak turunkan sesuatu bala, Allah nak turunkan sesuatu bencana, maka orang yang berbuat maksiat dan orang yang tak berbuat maksiat juga akan kena. Banjir sebagai contoh, kalau Allah turunkan banjir, adakah pada orang yang buat maksiat je? Tak. Semua orang akan kena. Macam COVID yang lepas, kan? Macam COVID tu, adakah Allah turunkan balak tu, COVID tu, pada orang yang buat maksiat saja? Tak. Semua kena. Satu dunia pula tu.
Kan? Masing-masing masa tu takut dengan satu makhluk yang halus, yang tak nampak, takut. Duduk rumah, diam-diam, tak bagi keluar, taat. Tak bagi keluar, bingung juga. Sehari, 2 hari, seminggu boleh dah dalam rumah. Lama-lama, bingung. Asyik mengadang ke isteri, isteri pandang ke suami, kau tak keluar orang dulu. Sampaikan masa musim-musim COVID dulu tu, ada yang bergaduh juga. Sebab apa? Sebab dah terlalu sangat duduk rumah, tak tahu nak buat apa, malah gaduh. Ada juga berlaku duduk rumah, patutnya duduk rumah makin mesra. Tak, tapi ada juga masa musim COVID tu, duduk rumah, bercerai. Itu dahsyat tu. Duduk rumah tak buat apa-apa pun. Kan? Boleh bercerai pula, kenapa? Jadi dalam hadis ini, walaupun ada di antara kita yang melakukan maksiat, ada di antara kita yang meninggalkan solat, ada di antara kita yang mencuri, ada di antara kita yang berbohong. Kalau Allah nak turunkan sesuatu bala, maka Allah akan turunkan pada semua sekali. Itu yang diterangkan dalam hadis ini. Tentera ini yang nak meruntuhkan Kaabah, kan? Padahal kenapa tak kena pada tentera ini saja, tetapi kena pada keseluruhan kawasan tersebut. Sedangkan dalam kawasan itu juga bukan ada tentera itu saja, ada orang yang berjual beli, ada orang-orang biasa di situ, semua kena. Jadinya ujian dan juga balak yang Allah turunkan ini tidak melihat kepada orang yang melakukan maksiat saja, tetapi kepada semua. Baik, katakan Allah turunkan sesuatu balak, banjir, Allah turunkan banjir besar ni, banjir ni kurang hebat, tsunami. Katakanlah Allah jadikan tsunami. Bila jadi tsunami itu, ketika mana tsunami itu berlaku, apa yang kita tengah buat? Contoh dekat Indonesia kan, yang masa tsunami berlaku tu, apa yang mereka buat kat tepi pantai? Tepi pantai. Apa yang terjadi di tepi pantai tu? Ada yang katakan di tepi pantai tu ada orang yang buat benda yang bukanlah tepi pantai tu. Maka datang tsunami tu, orang yang tengah buat benda yang bukan tadi tu pun kena tsunami, dan orang yang tak berada di situ juga kena tsunami. Jadi mati semua kan? Yang kena tsunami lah. Jadi mati dalam keadaan yang sama. Diuji dengan tsunami, yang buat maksiat mati, yang tak buat maksiat pun mati. Tetapi apabila dibangkitkan di akhirat nanti, apa yang Allah akan lihat? Niat, amal kita. Sebab tu dalam hadis yang ke-41 ini, dia mengatakan bahawa balasan di akhirat nanti akan diberikan berdasar kepada niat masing-masing. Niat tuan-tuan datang kuliah malam ni, apa niat dia? Nak dapatkan ilmu. Perempuan datang kuliah malam ni kenapa? Nak tengok ustaz lah. Contoh. Dasarkan kepada niat masing-masing. Dan Allah akan berikan ganjaran juga berdasarkan kepada apa yang diniatkan. Kita dah bahaskan sebelum ni tuan-tuan. Kalau niat kita nak melakukan sesuatu keburukan, maksiat tu kalau kita tak buat, apa yang akan melakukan? Kita dah bincangkan hadis yang lepas. Misalnya, contoh dua orang mati bersama dalam perjalanan ke pasar. Ada dua orang, contoh, nak pergi pasar. Yang seorang ini, dia pergi pasar dengan niat dia nak beli barang. Yang seorang ni pula pergi pasar dengan niat dia nak mencuri. Tapi dua-dua mati dalam keadaan, dalam perjalanan nak pergi ke
pasar. Dua-dua mati. Katalah aksiden, mati dua-dua. Yang seorang niat nak pergi beli barang, yang seorang niat nak mencuri. Jadi nanti tuan-tuan, di akhirat nanti, apabila dibangkitkan dan dibicarakan dia punya amalan dia, maka niat itu tadi akan diambil kira. Oh, niat engkau mati tadi, niat engkau nak pergi pasar, nak curi. Yang engkau ni pula nak beli barang. Okey, nak beli barang, okeylah. Niat kita nak mencuri tadi tu tetap akan dikira dan menerima balasan menurut niat masing-masing. Ini dalam hadis yang ke-41 ini. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga diterangkan bahawa akibat buruk orang yang mencabuli sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesiapa yang berada dalam kalangan orang-orang yang melakukan maksiat atau fitnah kekacauan akan menanggung dalam dunia ini bala bencana yang menimpa mereka, dan kemudian balasan akhirat berdasarkan niat masing-masing. Jadi hadis yang ke-41 ini banyak menerangkan kepada kita bahawa jika kita nak melakukan sesuatu amal ibadah kita, maka sertakan dengan niat. Saya dah terangkan tuan-tuan, kalau kita makan, kita sertakan dengan niat. Kita makan ini kerana Allah. Kita makan ini supaya bila kita kenyang, kita boleh beribadah kepada Allah. Kalau kita niat macam tu, makan kita dikira sebagai pahala. Tapi kalau kita makan tak ada apa-apa niat, apa dapat? Dapat kenyang je lah. Kenyang saja. Makan, tak ada niat apa-apa. Sebab tu saya kata tadi, saya kata yang lepas-lepas, bahawa niat ini akan membezakan adat dan juga ibadah. Adat ni kebiasaan, benda-benda yang biasa kita buat. Contoh, kalau kita nak tidur, sebelum tidur kita niat. Kita niat, aku tidur malam ini kerana Allah. Aku tidur ini dengan niat apabila aku bangun daripada tidur nanti, aku nak beribadah kepada Allah. Niat. Maka niat kita tadi, tidur kita tadi dapat pahala. Tapi kalau kita jenis yang terus letak kepala kat bantal, terus berdengkur, tak ada niat apa-apa, maka tidur kita itu sekadar tidur je. Kalau kita mati dalam tidur, apa kita dapat? Tak dapat apa. Kalau kita niat sebelum tidur, kalau kita mati dalam keadaan yang niat yang baik. Itu beza tuan-tuan. Niat ni. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis yang lain, sebagai contoh dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, Sunan Tirmizi dan sebagainya, kebanyakan kitab-kitab hadis, mereka akan letakkan hadis berkenaan dengan niat ini adalah dalam bab yang pertama, kerana menunjukkan kepada kita bahawa segala amal yang kita buat adalah berdasarkan kepada niat kita. Dan niat ini ada yang wajib dan termasuk dalam rukun. Saya dah terangkan, kalau solat, niat itu termasuk dalam rukun. Kalau kita tak niat, maka solat kita tak sah. Begitu juga dengan puasa. Niat, kita nak berpuasa. Tapi kalau kita tak niat, maka puasa kita pun maksudnya kat sini tuan-tuan, dalam perkara yang wajib, sebagai contoh, niat itu termasuk dalam rukun, maka kita tak masalah sebab kita akan ingat benda tu, niat tu. Tetapi apabila niat-niat yang lain, ataupun perbuatan-perbuatan yang lain yang kita nak sertakan dengan niat itu, kadang-kadang kita lupalah.
Kita susah nak buat sebab apa? Sebab kita tak pernah buat benda ni. Sebagai contoh, saya datang sini tadi, daripada rumah tadi saya kata, oh malam ni aku ada kuliah dekat Baik Kasih. Ya tak apa, okay, kita pergi. Keluar rumah, lillahi ta'ala. Aku pergi ni, nak sampaikan kuliah, nak sampaikan ilmu pada orang ni, niat aku kerana Allah. Maka kita pergilah. Kan? Itu niat kita. Kalau tuan-tuan juga nanti, esok sebagai contoh, keluar rumah nak pergi kerja. Langkah daripada rumah, niatkan, ya Allah, hari ni aku nak pergi kerja. Aku niatkan kerana-Mu. Aku niatkan kerana Allah. Dengan aku kerja, aku dapat rezeki, aku beri nafkah kepada keluargaku. Kerana Allah. Maka kerja yang kita buat itu dapat pahala tak tuan? Dapat. Mak-mak ni besok nak masak niat. Sebelum masak tu niat dulu. Hari ni aku nak masak asam pedas. Kan? Aku nak masak asam pedas ni, niat aku ni kerana Allah. Aku nak bagi ahli keluarga, suami, anak-anak aku ni makan. Mudah-mudahan apabila dah makan kenyang nanti, bolehlah kita beribadah sama-sama. Maka masak itu dikira sebagai niat. Niat sebagai ibadah, dapat ganjaran. Berbanding dengan kalau kita masak sambil menyanyi. Masak sambil menyanyi tak jadi apa. Apa pun tak dapat, cuma dapat nyanyi je lah. Kadang-kadang garam boleh tak. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang ke-41 ini menerangkan kepada kita bahawa balasan di akhirat nanti Allah akan balas berdasarkan kepada niat kita masing-masing. Baik. Kemudian hadis yang ke-42, sekejap dulu masa ni. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumal fathi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Baik. Hadis yang ke-42 ini saya ringkaskan je lah tuan-tuan. Sebab kita nak habiskan, kalau tak nanti minggu hari Rabu ni nanti kena ulang lagi. Tak habis. Hadis yang ke-42 ini iaitu mengatakan bahawa la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Sekarang ini tuan-tuan, tak ada dah jihad, istilah jihad ini. Istilah jihad ini kita boleh merujuk kepada jihad berperang. Tetapi bagi kita sekarang ini, jihad kita ni apa? Jihad kita ini adalah melawan hawa nafsu kita. Dan jihad kita ini juga, perjuangan agama ini juga berdasarkan kepada niat yang baik. Nak buat benda yang baik ni tuan-tuan, kadang-kadang dia punya cabaran dia apa? Baru nak pergi sembahyang kat masjid dia berjemaah ni, baru ingat niatnya nak pergi sembahyang berjemaah ni, nanti ke maghrib orang ni aku nak pergi masjid lah, nak sembahyang jemaah kan. Kemudian sampai masa nak pergi masjid, start motor tak hidup, pelak masuk air ke, ataupun tayar dia bocor ke kan. Tapi niat tadi nak pergi solat berjemaah di masjid. Jadi tuan-tuan, adakah dengan sebab motor rosak, motor bocor tadi, kita pun terus tak payah pergi lah? Apa jihad kita kat situ? Kita boleh lawan tak tuan-tuan? Kita boleh berjihad tak kat situ? Boleh. Takkanlah rumah kita ada sebiji motor je. Tak ada kereta ke? Kereta tak ada Ustaz. Basikal ada? Basikal tak ada Ustaz. Kaki ada? Ada. Ni orang panggil jihad. Jihad ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak melawan, nak berjihad ini, inilah yang menuntut kita supaya melawan jihad ini. Melawan hawa nafsu kita ni yang paling susah buat masa sekarang ni. Nak suruh pergi perang senang, bagi senjata pergi perang. Tapi nak lawan jihad nafsu kita ni, ini yang susah.
Itu belum lagi nanti nak lawan hawa nafsu nanti masa nak raya nanti. Nak lawan hawa nafsu masa raya kan? Jihad nak lawan hawa nafsu masa raya. Kalau perempuan jangan cakap lah. Nanti itu kita urai kemudian lah. Baik, tapi itu hadis yang ke-42 itu menerangkan kepada kita bahawa jihad dalam melawan hawa nafsu dan juga berdasarkan kepada niat kita. Jadi saya tak perlu uraikan panjang lah. Jadi rasanya dah habislah dalam bab nilai segala amal berdasarkan kepada niat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadis yang pertama yang kita baca dan sehinggalah ke hadis yang ke-42 pada malam ini adalah merupakan muqaddimah semata-mata. Kerana dalam bab yang pertama, dalam jilid yang pertama nanti kita akan masuk adalah berkenaan dengan manusia dan keistimewaan keadaan semula jadinya, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dan mengesakannya. Itu baru masuk dalam isi kandungan sebenar kitab ini. Mula-mula yang kita belajar hadis-hadis ni cuma mukadimah sahaja. InsyaAllah tuan-tuan, nanti ini jilid yang pertama ni sampai kita habis ni baru tahu lagi ni. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini memberikan kita manfaat dan seterusnya kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya insya-Allah. Jadi marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.